Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Maha suci Tuhan yang telah mengisrakan, menjalankan hamba-Nya Muhammad SAW di waktu malam daripada Al-Masjidil Haram di Makkah Al-Mukarramah ke Al-Masjid Al-Aqsa di Baitul Maqdis, yang telah kami berkati di kelilingnya supaya kami tunjukkan kepadanya akan ayat-ayat, tanda-tanda ketuhanan, kebesaran, kekuasaan kami. Sesungguhnya Dialah Tuhan yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Yang berbahagia Profesor Madya Dr. Muhammad Azam bin Muhammad Adil, Ketua Pengarah Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM, semua warga-warga IKIM, para ilmuwan yang membentangkan tajuk masing-masing, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang hormati dan dikasihi sekalian. Perbincangan kita tentang Palestin, apa yang umat Islam perlu tahu. Ayat yang disebut tadi menjelaskan kepada kita betapa mulianya kedudukan bumi Palestin kepada umat Islam. Bumi yang diberkati oleh Allah disebut dengan nas Al-Quran, ditafsirkan oleh ayat-ayat Quran yang lain, di samping hadis-hadis yang banyak, menunjukkan betapa eratnya Palestin kepada umat Islam, sangat berkait dengan agama mereka. Mereka mempunyai satu tanggungjawab yang sangat besar, khusus sebagai pengikut Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang melangsungkan perjuangan Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam, yang membawa Islam satu-satunya agama yang diiktiraf oleh Allah Subhanahu wa taala sejak Nabi Adam sehingga hari kiamat. Inna dina indallahi al-Islam. Sesungguhnya din di sisi Allah ialah Islam. Wa man yabtaghi ghairal Islam dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan sesiapa yang menuntut, yang mencari, yang berpegang lain daripada Islam, nascaya dia tidak diterima, dan di akhirat nanti termasuk di kalangan orang-orang yang rugi. Islam adalah agama Allah yang dibawa oleh semua Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam. Secara khusus berkait dengan Palestin, menjelaskan, menafsirkan ayat yang tersebut. Firman Allah Ta'ala,
wa najjaynahu wa lutan ila al-ardi allati barakna fiha. Dan kami telah selamatkan Ibrahim alaihissalam bersama Lut anak saudaranya ke bumi yang telah kami berkati di kelilingnya. Surah Anbiya ayat 71 menyatakan Ibrahim ditugaskan berhijrah ke Palestin yang diberkati oleh Allah. Ibrahim adalah bapa nabi-nabi yang lahir kemudian daripadanya. Firman Allah Ta'ala, "Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin." Demi buah tin dan buah zaitun, demi gunung Tur Saina, demi negeri yang aman Makkah Al-Mukarramah. Allah bersumpah dengan 3 tempat yang sangat mulia, yang ada kaitan di antara satu sama lain. Demi buah tin dan buah zaitun ialah bumi Palestin, tempat tumbuhnya pokok yang berkat ini, tempat dilahirkan Nabi Isa alaihissalam. Wa turi sinin, demi gunung Tur Saina, tempat Musa alaihissalam bermunajat kepada Allah, dilantik menjadi Rasul menentang pemerintah yang paling zalim dalam sejarah manusia. Wa hadzal baladil amin, dan negeri yang aman Makkah Al-Mukarramah, tempat lahir Nabi akhir zaman kepada seluruh manusia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebut nama-nama Rasul ulul azmi alaihi wassalatu wassalam. Rasul yang paling agung, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikaitkan 3 tempat ini dengan sumpah daripada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan betapa berkat, betapa besarnya Palestin dari segi agama Islam. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La tashuddu ar-rihal ila 3 masajid. Masjidi hadha wal masjidil haram wal masjidil aqsa." Jangan kamu sungguh melakukan musafir, malaikat kepada 3 buah masjid. Masjid aku ini, Masjid Nabawi di Madinah, Al-Masjidil Haram di Makkah, dan Masjid Aqsa di Baitul Maqdis. Menjelaskan kemuliaan tanah suci Palestin, menunjukkan umat Islam mempunyai satu kewajipan dan tanggungjawab yang besar mempertahankan bumi Palestin, memakmurkannya dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Nabi Ibrahim, Nabi disanjung oleh semua agama-agama samawi, bahkan ada di kalangan mutaakhir nak menyatukan agama-agama ini, kononnya agama Ibrahim. Allah menegaskan Ibrahim adalah Muslim, penganut Islam, tidak Yahudi dan tidak Kristian, tidak musyrikin. Ma kana Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniya, walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Ibrahim bukan seorang Yahudi, bukan seorang Kristian. Ibrahim adalah seorang penganut agama yang suci bersih, agama Islam. Dan Ibrahim bukan seorang musyrikin. Menolak dikaitkan Ibrahim dengan agama yang bukan Islam, walaupun dimuliakan oleh penganut agama tersebut, menunjukkan umat Islam mempunyai kewajipan melaksanakan apa yang telah disempurnakan oleh Ibrahim AS, yang telah memakmurkan Baitul Maqdis dengan Islam, dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Khusus bagi umat Islam, Allah Ta'ala telah memilih
Baitul Maqdis menjadi tempat Isra' dan Mi'raj. Pusat bertolaknya Isra' dan Mi'raj ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijemput menjadi tetamu Allah Subhanahu wa taala dalam Isra' dan Mi'raj yang sangat bersejarah kepada seluruh dunia. Ditunjukkan kebesaran kerajaan Allah Subhanahu wa taala yang menguasai seluruh alam, langit bumi, alam nyata dan alam gaib. Ditunjukkan pada malam yang sejarah itu kepada Nabi kita Muhammad SAW apabila dijemput menjadi tetamu Isra' dan Mi'raj. Dibawa datang ke Baitul Maqdis sebelum diangkat ke langit menerima sembahyang waktu yang diwajibkan kepada umat Islam. Sebelum ditemukan dengan semua Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam. Bersembahyang berjamaah. Berimamkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan tanggungjawab umat Islam di akhir zaman untuk mempertahankan Baitul Maqdis dan bumi yang ada di kelilingnya, iaitulah bumi Palestin. Para ulama mengatakan bahawa apabila tanah air Islam, apalagi tanah air yang mulia diceroboh, ditakluk, dijajah, maka jihad menjadi fardu ain dan fardu kifayah mengikut kedudukan masing-masing. Jihad itu ialah untuk menegakkan Islam. Allah Ta'ala telah menentukan hanya mereka yang menegakkan Islam sahaja yang berhak untuk memerintah di Palestin. Allah Ta'ala pernah menugaskan kaum Bani Israel yang dipimpin oleh Nabi Musa AS setelah mereka diselamatkan daripada kezaliman Fir'aun. Allah Ta'ala memerintah mereka masuk ke Palestin setelah diberi pertolongan secara mukjizat, ditenggelamkan Fir'aun dan bala tenteranya. Allah Ta'ala menguji mereka supaya membebaskan bumi Palestin yang dimakmurkan oleh Nabi Ibrahim AS, bapa mereka dan bapa umat Islam, bapa penganut agama Samawi yang tersebut itu. Apabila Palestin ditakluk oleh kaum Jabbarin, firman Allah Ta'ala, Ya qaumi dukhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Wahai kaum kesayanganku, kaum Bani Israel, ucapan Nabi Musa, masuklah kamu ke tanah yang suci itu yang Allah wajibkan kepada kamu. Jangan kamu berpaling melarikan diri dalam kewajipan berjihad memenangkan Islam. Nanti kamu akan terpaling menjadi orang-orang yang rugi. Apabila Allah Ta'ala menguji kaum Bani Israel dengan perintah wahyu disampaikan kepada Nabi Musa AS, tiba-tiba kaum Bani Israel menolak perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qalu inna fiha qauman jabbarin wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha fa in yakhruju minha fa inna dakhilun. Mereka berkata, di sana ada kaum jabbarin, kaum yang gagah, yang ganas. Kami tak akan masuk sehingga mereka keluar dulu baru kami masuk. Jika mereka keluar, barulah kami masuk ke Palestin. Mereka mahu kemenangan percuma. Setelah mereka diuji oleh Allah Ta'ala dengan percuma, diuji dengan kewajipan jihad, mengorbankan harta dan juga raga. Tiba-tiba mereka tak menyahut seruan Allah Ta'ala, menyebabkan Allah Ta'ala melaknat mereka. Allah Ta'ala melaknat mereka. Mereka tak layak masuk ke Palestin. Allah Ta'ala hukum mereka sesat di padang pasir selama 40 tahun. Selama 40 tahun sesat di padang pasir. Fa innaha muharramatun alaihim 40 sana yatihuna fil ard.
Sesungguhnya Allah haramkan kepada mereka selama 40 tahun. Berpusing. Allah Ta'ala mewafatkan Nabi Musa AS. Sebelumnya wafatkan Nabi Harun AS. Setelah 40 tahun, generasi penakut, generasi bacul. Tak ada lahir generasi baru. Dipimpin oleh Yusha' bin Nun AS. Nabi yang baru dilantik. Memimpin mereka masuk ke Palestin. Allah beri kemenangan. Mereka memerintah Palestin dengan kitab Taurat. Kitab ini wahyukan Nabi Musa AS. Kebetulannya, banyak hukum-hukum yang ada dalam Taurat sama dengan Quran. Menandakan benarnya Quran. Sepatutnya orang Yahudi terima Quran. Terima Nabi Muhammad SAW. Pada masa mereka beramal dengan Taurat, mereka berjaya memakmurkan Palestin. Setelah lalu beberapa generasi, mereka tinggal kitab Allah Ta'ala. Melakukan maksiat, melakukan dosa. Allah Ta'ala melaknat mereka. Mereka dihalau dari bumi Palestin. Kisah disebut dalam Quran. Kisahnya banyak disebut dalam Quran. Sehingga muncul Nabi Daud AS dengan Raja Talut. Berjaya membabahkan Palestin. Dan Daud dilantik menjadi khalifah. Setelahnya Sulaiman AS menjadi raja. Memerintah dengan kitab Allah Ta'ala. Sehingga berjaya menegakkan kerajaan yang besar. Kuasa tunggal dunia. Dan tidak ada sepertinya dalam sejarah manusia. Setelah Nabi Sulaiman tak ada lagi. Orang Yahudi hanyut balik. Meninggalkan kitab Allah. Sesat. Dan mereka dilaknat Allah Ta'ala. Hidup merempat ke seluruh pelosok. Mereka menunggu kelahiran Nabi akhir zaman Muhammad SAW. Setelah mereka melakukan kesalahan membunuh Nabi-Nabi yang dilantik oleh Allah Ta'ala, mereka juga tunggu Nabi akhir zaman. Dengan harapan Nabi akhir zaman itu daripada kaum Yahudi. Nabi-Nabi dibunuhnya seorang demi seorang. Banyak ayat Quran menyebut tentang kejahatan mereka. Sehinggalah ditakluk oleh Rom. Ringkas ceritanya ditakluk oleh Rom. Palestin ditakluk oleh Rom, Kristian. Zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Islam berjaya membabahkan Palestin. Berlaku satu peristiwa yang sangat menarik. Apabila Baitul Maqdis dikepung. Padri besar Baitul Maqdis mensyaratkan menyerah kalah, disaksikan oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kerana dia tahu pengikut Nabi akhir zaman ni adil, ikut syariat Allah. Dia tahu walaupun dia tak masuk Islam. Sayyidina Umar datang dan dimenteraikan perjanjian, terkenal dengan perjanjian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Membenarkan penganut-penganut agama lain melakukan amal agama mereka di Palestin. Walaupun Islam berkuasa. Menunjukkan Islam sahaja yang boleh mentarbih, yang boleh memerintah, yang boleh mengizinkan penganut agama lain tanpa paksaan untuk memuliakan tanah suci Palestin ini. Melaksanakan firman Allah Ta'ala. Ini perintah Allah Ta'ala. Walau la dafa'ullahi an-nasa ba'dahum bi ba'd lahuddima sawami wa bi'un wa salawatun wa masajid yudhkaru fiha ismullahi katsira wa la yansuranna Allahu man yansuruh innallaha laqawiyyun aziz. Surah Al-Hajj. Kalau Allah tidak menjadikan manusia itu berlawan antara satu sama lain, antara Islam yang adil, yang baik, menentang yang zalim, nasa dibinasakanlah rumah-rumah ibadat. Agama Yahudi, gereja Kristian, masjid-masjid orang Islam, sembahyang-sembahyang yang disebut di dalamnya nama Allah. Demi sesungguhnya Allah berjanji menolong siapa yang menegakkan agamanya. Allah itu maha kuat lagi maha perkasa. Allah Ta'ala menjanjikan kemenangan kepada siapa yang menegakkan Islam. Dalam peristiwa sejarah ini, Sayyidina Umar telah menyampaikan ucapan yang terkenal kepada para sahabat dan tabi'in yang hadir di masa itu. Kata Sayyidina Umar,
Nahnu qaumun a'azzana Allah bil Islam. Famahma nabtaghil izza bi ghairi ma 'azzana Allah adallana Allah. Kita adalah umat yang diberi kemuliaan oleh Allah dengan Islam. Selagi kita mencari kemuliaan bersama dengan Islam. Sekiranya kita mencari kemenangan, kemuliaan dengan cara yang lain daripada Islam, nasib Allah menghukum kita menjadi hina. Dihina oleh orang. Memang ucapan Sayyidina Umar ni betul. Di zaman mutaakhir, orang Arab yang sudah menang, sudah mewah, menjadi leka. Dan Allah Ta'ala melakukan apa yang disebut dalam Quran. Wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum thumma la yakunu amsalakum. Surah Muhammad. Jika sekiranya kamu orang-orang Arab di masa itu berpaling daripada Islam, tak tegakkan Islam, Allah Ta'ala tukar kaum yang lain daripada kamu dan mereka tidak seperti kamu. Menyebabkan Palestin ditakluk oleh tentera salib, ditakluk oleh tentera Tatar, Mongol, puak-puak Genghis Khan. Apa yang menarik, yang membabahkan Palestin penaklukan itu bukan orang Arab. Orang bukan Arab. Di masa penaklukan salib, yang berjaya membabahkan Palestin ialah dengan pimpinan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Dia bangsa Kurdis yang telah berjaya menyatukan umat Islam bersama dengan Islam. Di atas nama Islam, Salahuddin membabahkan Palestin. Kemudian berlaku lagi peristiwa Tatar menjatuhkan Baghdad, menakluk masuk ke Palestin. Apa yang menarik, yang berjaya mengalahkan kaum Tatar ialah kerajaan Mamalik di Mesir, di bawah pimpinan Sultan Zahir Qutb daripada bangsa Turki. Bukan orang Arab. Orang Arab jadi bala tentera je. Mereka tak layak jadi pemimpin lagi. Dan berjaya mengalahkan kaum Tatar dan Anjalud. Palestin dapat dibebaskan. Di masa mutaakhir, bila orang Islam leka lagi mengalami kelemahan-kelemahan, berpecah sesama sendiri, sehingga mereka menjatuhkan khilafah Uthmaniyah di abad yang lalu dengan tangan-tangan mereka sendiri, menjadi alat musuh-musuh Islam. Kita tak nafi kerajaan Uthmaniyah ni ada kelemahan-kelemahannya, ada kesilapannya. Tetapi tidak wajar bagi orang Islam bersama dengan musuh, bersekongkol dengan musuh menjatuhkan kerajaan Islam. Apa yang berlaku? Orang Islam bersama dengan musuh menjatuhkan khilafah Uthmaniyah, maka berlakulah pelaksanaan Palestin jatuh ke tangan musuh melalui perjanjian terkenal, perjanjian Balfour, perjanjian Sykes-Picot. Perjanjian Sykes-Picot ini ialah membahagi-bahagikan wilayah-wilayah Uthmaniyah yang ditakluk di Asia Barat di kalangan kuasa penjajah British, Perancis, Itali. Dibagi sama-sama mereka. Balfour ini ialah perjanjian menyerahkan Palestin kepada orang Yahudi. Di mana Palestin mendapat bahagian kepada penjajah Inggeris. Secara halus, Inggeris menegahkan Palestin kepada orang Yahudi. Namun orang Islam tidak menyerah kalah. Walaupun kerajaan-kerajaannya sudah jatuh, menyerah kalah, diperalakkan oleh musuh-musuh Islam, orang Islam bangkit menentang penguasaan Yahudi terhadap bumi Palestin. Berlaku perang tahun 48. Orang Islam dengan pimpinan para ulama, pemimpin-pemimpin Islam bangkit melawan. Antara tokoh yang terkenal ialah Mufti Palestin, Syekh Muhammad Amin Al-Husaini yang terkenal. Menjadi Mufti Palestin, menjadi pemimpin orang Islam di masa itu, termasuk Syekh Izzuddin Al-Qassam dan lain-lain lagi. Mereka bangkit menentang dan hampir Yahudi kalah. Tapi malangnya kerajaan-kerajaan di masa itu di bawah kuasa Barat menerima gencatan senjata dan beri peluang pada Israel untuk kuat balik. Menyebabkan tindakan diambil terhadap kumpulan-kumpulan Islam. Apa yang menyediakan Israel yang ditubuhkan itu makin kuat, makin gagah. Dan mereka mahu melaksanakan satu agenda yang sangat berbahaya para orang Islam. Untuk mengembalikan kononnya empire Nabi Sulaiman alaihi salam, kuasa besar tunggal dunia di akhir zaman. Ini perjuangan mereka untuk menubuhkan negara Israel agung daripada Sungai Nil hingga Sungai Furat.
Daripada Laut Mediterranean sehingga Laut Merah, termasuk Madinah Munawwarah. Itu wilayah yang didakwa oleh mereka. Kepunyaan negara agung Israel yang menguasai dunia. Ini perjuangan mereka yang dilangsungkan, yang diwar-warkan, yang menjadi syiar, yang ditulis di Parlimen Israel. Ini kita kena sedar, dan banyak orang Islam tak tahu dalam perkara ini. Namun orang Islam tak menyerah kalah. Mereka lawan. Bertali arus. Tak menyerah kalah walaupun dalam keadaan yang lemah, sehingga hari ini tak menyerah kalah, mereka tu lawan. Lawannya Allah Ta'ala dah nyatakan mesti dengan Islam. Tanpa Islam, orang Islam tak berjaya. Dalam perang tahun 67, masa itu negara Arab dipimpin oleh Mesir, berjuang di atas nama nasionalisme Arab, melawan Yahudi, membabahkan Palestin. Orang Arab kalah teruk dalam perang 67. Israel meluahkan lagi wilayah, sehingga Masjid Aqsa yang tak ditakluk berjaya ditakluk, termasuk Masjid Aqsa. Pada awalnya tahun 48 dia tak takluk lagi. 67 dia takluk Masjid Aqsa. Termasuklah tebing barat Sungai Jordan, ditakluknya. Dia angkut orang Yahudi pindah ke situ, membina kekuatan dia. Tahun 73 berlaku perang. Ini agak menarik. Apabila perang ditegakkan di atas nama Islam, Operasi Badar, Perang Ramadan, terkenal dengan Perang Ramadan tahun 73. Sepelang 10 Ramadan, Operasi Badar, mengambil sempena Perang Badar. Israel kalah sebahagiannya. Kalah sebahagian. Tapi melangnya banyak negara Arab menerima kejahatan senjata. Kerana kebijakannya ikut pengaruh kuasa-kuasa barat. Tim kejahatan senjata menyebabkan Israel bertapuk. Di tempat tahun 67 yang dia takluk, hanya sebahagian Mesir saja yang dapat dibebaskan. Sehingga hari ini, dan terus berlaku tegang. Berlaku ketegangan. Dan apa yang menarik ialah orang Islam tak lupa tentang Palestin ini. Palestin sangat menyentuh umat Islam. Apabila berlaku peristiwa pembakaran Masjid Aqsa di tahun 69, pengarah Yahudi bakar Masjid Aqsa, menyebabkan orang Islam bersatu. Ini menandakan bahawa Palestin ini boleh menyatukan orang Islam. Hasilnya diadakan sidang negara-negara Islam di Morocco. Selepasnya ditubuhkan OIC. Di Muktamar di Jeddah ditubuhkan OIC tahun 69. Dan Malaysia telah diberi penghormatan menjadi sesago yang pertama Tunku Abdul Rahman almarhum. Sesago OIC yang pertama dengan tujuan untuk menyatukan dunia Islam di atas persatuan umat untuk perjuangan Palestin secara khusus dan perjuangan-perjuangan yang lain. Tetapi oleh kerana negara Islam masih di bawah pengaruh-pengaruh kuasa besar dunia, mereka tak mampu bangkit sendiri. OIC tak mampu nak jadi macam NATO. Nak jadi macam EU dalam bidang ekonomi, tak mampu. Dalam keadaan yang masih lunglai, masih lemah. Tak berjaya, hanya jadi tempat forum saja. Tak jadi satu kekuatan umat Islam yang perlu diperkasakan, perlu diusahakan oleh umat Islam. Apa yang Islam kena sedar ialah setiap usaha untuk kembali kepada Islam akan dihalang atas nama apa sekalipun. Saya tak lupa tahun 73 bila perang Mesir mengalahkan Israel di masa itu, almarhum Raja Faisal memainkan peranan yang besar. Raja Saudi memainkan peranan yang besar, menyatukan umat Islam tanpa mengira mazhab. Sama ada mazhab Salafi, mazhab Asy'ariyah Maturidiyah, mazhab Sunni, mazhab Ibadi, mazhab Ahlul Qiblah. Disebut Ahlul Qiblah, iaitulah orang Islam yang menghadap kiblat, yang semayang walaupun beza mazhab. Di sana ada mazhab salah yang tak semayang, itu ditolak. Mazhab salah yang tinggal rukun Islam, itu ditolak. Di sana mazhab Ahlul Qiblah, sama ada Sunni, sama ada Syiah, Salafi, Khalaf, disatukan. Faisal telah membuka Mekah menjadi tempat haji kepada semua mazhab-mazhab ini.
dan dia telah menyatukan orang Islam. Dan almarhum berusaha untuk gunakan senjata minyak untuk follow minyak ke negara barat tahun 73 sebagai tekanan pada negara barat untuk lawan Israel. Malangnya beliau telah ditembak mati. Dan memang beliau berucap acap kali mengatakan tidak mati syahid, dia kata, kerana Palestin. Dan berlaku sungguhlah, dan dia mati. Banyaklah cerita tentang kematian itu ada di sebaliknya yang perlu kita baca di sebalik pembunuhan Raja Faisal. Jadi usaha nak balik pada Islam akan dihalang. Dalam tahun 79 berlaku revolusi Islam di Iran. Imam Khomeini memimpin revolusi itu, mengajak perpaduan umat. Langkah dia yang pertama ialah putus hubungan dengan Israel. Batalkan iktiraf Iran terhadap Israel, batalkan. Dan menjadi orang Islam bersatu untuk lawan Yahudi, bebaskan Palestin. Malangnya berlaku Perang Teluk yang pertama. Perang Teluk yang pertama apabila digunakan isu mazhab. Di mana Sunni dengan Syiah tak boleh bersatu, kena berperang. Apa yang menarik perhatian ialah yang buat kenyataannya ialah ahli-ahli politik Amerika seperti Gondalida Rais, seperti lain-lain lagi buat kenyataan di mana Sunni dengan Syiah tak boleh bersatu, dan dia sanggup tolong negeri-negeri Sunni untuk lawan Syiah. Semata-mata lawan revolusi Iran kerana dia mazhab Syiah. Berlaku Perang Teluk yang pertama tahun 80. Saya masih ingat dan tak lupa, dan saya baca mana-mana negeri yang tak menyertai Perang Teluk ini tak sokong. Saddam Hussein digunakan untuk menyerang Iran, dibantu oleh negara Arab. Negara Arab yang kanan, yang kiri bersatu menyerang Iran. Dia anggap sebagai Syiah nak menebarkan mazhab. Padahal perjuangan dia nak bebaskan bumi Palestin. Negeri-negeri yang tolak seperti Algeria, Syria, Sudan, Yaman, dihuru-harakan negeri itu. Dihuru-harakan kemudian. Dibuat kekacauan dengan berlaku. Apa yang menyedihkan ialah terdapat kalangan-kalangan agamawan yang tak baca politik. Yang tak baca fiqh politik, dia baca kitab-kitab kuning saja, tak baca sejarah, tak baca langsung. Digunakan isu masyarakat ini untuk berkelahi. Lupa tanggungjawab tentang Palestin. Lupa berlawan pasal mazhab. Padahal mazhab ini boleh bincang secara ilmu. Secara ilmu ada kitab-kitab masing-masing secara mudzakarah boleh bincang. OIC pernah mengusahakan untuk menyatukan umat ini. OIC ada peranan. Muktamar di Mekah, muktamar di Jordan, dibuat muktamar dihadiri oleh ulama-ulama, dan mereka membuat satu resolusi supaya ahlul qiblah disatukan. Iaitulah mazhab-mazhab yang terkenal di kalangan orang Islam. 5 mazhab kalangan ahli sunnah: mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Zahiri, dan 2 mazhab di kalangan Syiah, mazhab Zaidiyah dan mazhab Imamiyah, dan mazhab Ibadhi disatukan. Kerana mereka adalah ahlul qiblah. Untuk ini resolusi OIC. Tetapi resolusi ini tenggelam. Kenapa? Kerana media-media barat memberikan peranan, dan ustaz-ustaz kita terpengaruh dengan media barat ni. Buka kitab masing-masing untuk nak cari balah, cari kelahi. Bukan menyebabkan usaha menyatukan orang Islam terbengkalai sehingga hari ini. Dan kita kena sedar betapa tanggungjawab Palestin ini tanggungjawab bersama bagi orang Islam. Kita selesaikan dulu masalah Palestin, satukan umat Islam, tunaikan syarat-syarat yang disebut oleh Allah Ta'ala. Nak bebaskan Palestin mesti balik kepada Islam. Dan Nabi telah janji, Quran pun ada janji dalam Quran, wa in uttum urna. Kalau orang Yahudi balik buat jahat, kami akan kembali hukum mereka. Yang boleh hukum mereka ialah orang Islam. Dan disebut dalam hadis antaranya, la tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi qa'imin la yadruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullah. Akan tetap ada di kalangan umatku satu kumpulan yang bangkit, menzahirkan diri untuk menegakkan yang benar daripada Islam. Mereka tak boleh dikalahkan oleh orang yang mengecewakan mereka sehingga datangnya urusan Allah. Sahabat tanya, man hum ya Rasulullah? Siapa mereka itu? Jawab Rasulullah, hum ashabu Baitul Maqdis,
wa aknafi Baitul Maqdis. Mereka ialah penduduk Baitul Maqdis dan keliling Baitul Maqdis. Kita melihat berlakunya intifadah, kebangkitan orang Palestin yang miskin dalam keadaan yang lemah, dengan batu, dengan kayu, mereka tak serah kalah lawan Israel. Israel tak mampu nak kalahkan mereka sehingga hari ini. Apa yang menarik, mereka makin hari makin maju. Boleh menunjukkan kekuatan sendiri, boleh buat senjata sendiri. Dan ada negara-negara Islam yang bantu, yang tolong Palestin, dan mereka jadi makin kuat. Apa yang Rasulullah janji ini akan berlaku. Berlakunya dengan syarat orang Islam balik pada Islam. Disebut dalam satu hadis yang lain, la taqumu as-sa'ah hatta yuqatila al-muslimun al-yahud. Tidak akan berlaku hari kiamat sehingga orang Islam dapat mengalahkan Yahudi. Nabi sebut orang Islam, tak sebut orang Arab, tak sebut orang Melayu, tak sebut orang Pakistan, orang Islam. Dengan syarat orang Islam balik pada Islam. Mereka yang berhak untuk mengalahkan Yahudi, dan memang Allah Ta'ala dah tentukan Palestin menjadi kubu orang Yahudi di akhir zaman. Ditamatkan ajar mereka di situ kerana ganjaran mereka membunuh Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam. Kejahatan mereka melakukan kerosakan di seluruh pelosok dunia. Merosakkan ekonomi, merosakkan politik, merosakkan akhlak. Ini peranan mereka sangat besar yang tak perlu kita nak ambil masa nak terangkan. Boleh dibaca dalam buku-buku yang dikarang begitu banyak. Apa yang penting, orang Islam mesti menyempurnakan syarat-syarat untuk mencapai kebenaran yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala. Oleh kerana kita dah ada OIC. OIC ini perlu diperkatakan lagi. Tanggungjawab orang Islam memperkasakan OIC. Apa yang sangat menarik, Malaysia diberi penghormatan. Menjadi Setiausaha Agung yang pertama. Dan yang paling menarik sekali ialah, saya tak lupa apabila Musabaqah Quran pertama diadakan di Tanah Melayu tahun 60. Di mana Kerajaan Malaysia jemput Aminul Husaini, Mufti Palestin, jadi tetamu, menyampaikan ucapan dalam Musabaqah Quran yang pertama. Pada Aminul Husaini pada masa itu diburu oleh kuasa-kuasa barat. Mendapat suaka politik di Mesir, tak boleh nak keluar. Tapi Kerajaan Malaysia boleh jemput dia, buat dia Stadium Merdeka. Ini peranan Malaysia yang sangat besar. Dan Malaysia tak iktiraf Israel sehingga hari ini, dan pasport Malaysia ditulis tak dibenarkan melawat Israel. Kita walaupun negeri yang kecil, negeri yang tak kuat sangat, kita ada peranan. Ini ialah kerana peranan rakyat, orang Islam di sini, orang Islam di Nusantara, yang jumlahnya sangat besar, pendirian mereka bersama dengan Palestin sehingga hari ini, yang perlu kita suburkan. Maka majlis yang kita adakan ini sangat bermakna untuk menambahkan lagi pengetahuan kita tentang Palestin. Dan itulah ucapan yang sekadar dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi renungan kepada kita semua. Dan perjumpaan ini berkati oleh Allah Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.